Perbahasan tentang malaikat ni pun tidak banyak lah. Jadi kalau kita buka kitab-kitab akidah, dia tak banyak. Sebab apa? Sebab yang diceritakan kepada kita juga tidak banyak. Dan cerita tentang malaikat ini, dia tidak terbuka kepada spekulasi akal manusia. Dia hanya datang daripada wahyu. Kan? So, we try our best to say we don't know when we do not know. Selain daripada Nabi-Nabi, daripada Al-Quranul Karim, daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengar tentang malaikat ni daripada cerita-cerita orang, betul tak? Saya nampak malaikat, saya mengalami. Dan sebenarnya cerita-cerita macam ni berlambak. Dan dia bukan saja di tanah Melayu, tetapi sedunia. Ada seorang boleh masuk kamera. Silakan. Tak apa. Tak kisah siapa nak masuk nampak tak ada masalah. Inilah sepatutnya, kan? Saya pun tak tahu kenapa dia orang takut, kan? Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada seorang profesor daripada Princeton University. Dia ada tulis satu buku berkenaan dengan Mystic Encounters or something like that. Tajuk buku dia. Dan dalam buku itu, dia merakam pengalaman-pengalaman peribadi ramai orang yang mengatakan mereka ni ada pernah berpengalaman dengan malaikat. Okey, sama ada pengalaman itu benar ataupun tidak, kita jangan judge lah. Tapi ini kata-kata orang, ya. Itu menunjukkan bahawa cerita pasal malaikat ni it's a global phenomena. Dia bukan bangsa tertentu sahaja. Tidak. Dia cross the races and countries and continents around the world. Kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kita bahawa kalau kamu bertakwa, kalau kamu tetap di atas ketakwaan kamu, kesungguhan kamu beribadah, la safahtumul malaikah, Nabi kata. Kamu akan bersalaman dengan para malaikat. Apa maksud ayat tu? Adakah literal we will meet angels secara sedar? Saya memilih tafsiran itu. It's not impossible untuk seorang manusia bertemu dengan para malaikat. Ya, mungkin bukan Jibril alaihissalam lah. Mungkin malaikat-malaikat lain kan yang buat kerja masing-masing. Dia nak bantu ke, dia nak apa ke, itu tidak mustahil berlaku. So kalau kita ambil hadis tersebut secara zahir, kelas. Dia memang boleh berlaku. Dan malaikat, kalau kita lihat kerja-kerja mereka ada banyak, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini termasuk dalam rukun iman kita, cara pada malaikat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Okey? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semua nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala dan semua orang yang beriman percaya kepada Allah dan percaya kepada para malaikat. Boleh tak kita buktikan malaikat ni secara saintifik, secara empirical, secara logical? Tak boleh. There is no way for us to do that. Kita tak ada jalan. Secara logical pun tak ada. Because there's no logical necessity for God to create angels. Tak wajib pun untuk Allah cipta malaikat, betul tak? Allah boleh je buat tanpa ada malaikat. So untuk kita kata ada logical evidence for the existence of angels pun tak boleh. Nak kata ada scientific evidence for the existence of angels pun so far tak pernah ada orang yang berani mengatakan begitu. So bukti yang kita ada hanyalah datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan sami'na wa ata'na. Okey? Antara kisah malaikat yang paling terkenal berlaku zaman Nabi adalah hadis berkenaan dengan iman, Islam, ihsan dan tanda hari kiamat. Betul? Jibril datang menjelma sebagai seorang lelaki
Bukan Nabi seorang nampak, sahabat-sahabat lain pun nampak. That means, di sini kita belajar, malaikat boleh take shapes. Dia boleh menjelma. Dia boleh menjelma dalam bentuk. Dan bila dia menjelma dalam bentuk, dia ada physical form. Sebab bila dia duduk dengan Rasulullah SAW tu, lutut temu lutut, bertemu lutut tu. Kan, bertemu lutut tu. Dia bukan macam bayang-bayang ataupun siluet ke tak. Dia bayang-bayang ada tak? Of course ada. Sebab sahabat tanya Nabi, siapa tu? Kalaulah dia datang tak ada bayang-bayang, sahabat dah boleh agak dah. Kan? So dia datang tu, sahabat tak tahu siapa. Nabi yang tanya, kenal tak siapa tu? Itulah Jibril datang untuk mengajar kamu agama kamu. Dan apa yang Jibril ajarkan adalah, kita kata, the summary of our religion. Rumusan agama kita. Saya pernah dijemput untuk kasih penyampaian tentang Islam ke hadapan audiens non-Muslim. Saya terfikir nak sampaikan apa. So Alhamdulillah, salam warahmatullah. Salam. Saya fikir, Masya Allah, Jibril dah rumuskan untuk kita. Kan? Hadis iman, Islam, ihsan dengan tanda hari kiamat tu sudah ada. So saya sampaikanlah hadis tu. Kan? Ya. Buka surat 274. Yang bahasa Arab 274. Bahasa Melayu agak-agak 97. Okey. Siapa yang menafikan kewujudan malaikat, kafir secara ijma'. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kufur kepada para malaikat termasuklah menafsirkan makna malaikat kepada makna kiasan. Faham? Siapa yang kata, saya percaya malaikat ustaz, tapi malaikat ni maksud dia orang-orang mukmin yang soleh. Kafir. Rukun iman dia tak sah. Sama lah macam awak, saya percaya Allah ustaz, tapi Allah yang saya faham tu nature. Engkau? Saya nak tanya awak, sah tak syahadah dia? Tapi dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad yang dia percaya, alam ni lah Ustaz Muhammad. Saya nak tanya awak, sah tak syahadah dia? Tak sah. Macam awak akad nikah, saya tanya sah tak? Awak sebut nama isteri awak, tapi maksud nama dia tu awak interpret kepada benda lain. Hakikatnya sah tak, saya tanya awak? Hakikat secara rasmi sah lah, orang tak faham. Tapi dalam hati awak niatkan Zabedah bintu Buang contoh. Zabedah ni bermaksud sekian-sekian. Buang ni bermaksud sekian-sekian. Dan aku berniat, aku bernikah dengan Zabedah binti Buang yang ini, bukan Zabedah binti Buang yang itu. Sah tak nikah ni? Tak sah. So the meaning of words jangan main-main. Especially when it comes to istilah-istilah kunci agama kita. Di sini geng-geng batiniah suka bermain. Hati-hati wahai masyarakat kita. Khususnya mereka yang suka dengar benda-benda pelik. Nah, itu nafsu tau. Nafsu ni dari satu bahagian, dia suka dengar benda pelik-pelik. Benda bagus dia tak nak dengar. Benda pelik, ni saya nak dengar. Itu nafsu. Itu bukan ikhlas, itu nafsu. Benda yang Allah kata, Nabi kata. Okay. Ni syariat je Ustaz. Nampak? Allah kata, Nabi kata, dia kata low level. Tapi bila cuba tengok ke pokok tu. Dia start. Kenapa pokok tu hijau? Siapa yang menghijaukan pokok itu? Anak-anak sekalian, itulah rahsia. Merepek, dia gibberish nonsense. Tapi sebab orang yang nak dengar tu, dia nak nonsense. Maka dia, deep ni, deep. You kalau ambil dia, you tanya dia, bro, apa yang deep sebenarnya? Deep Ustaz, dia tanya apa yang menghijaukan benda tu. Kita macam nak siap rambut kita kan, apa benda yang deep? Sebab bagi dia tu soalan hakikat.